Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, namanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kita dapat bertemu semula dalam kuliah tafaqquh kita. Samping itu juga dapat merapatkan lagi hubungan silaturahim sesama kita, insya-Allah. Kita juga sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana Allah juga terus memilih kita untuk berada dalam halaqah ilmu. Setiap kali kita berada dalam halaqah ilmu, kita adalah tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap kali kita menjadi tetamu Allah, ingat kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kedudukan yang dikurniakan oleh Allah pada siapa-siapa yang Allah pilih. Di dunia ni Allah pilih kita menjadi tetamu dia, iaitu setiap kali kita hadir di masjid, di rumah Allah, maka kita dikira tetamu Allah. Begitu juga setiap kali kita berada dalam halaqah ilmu, sebenarnya kita adalah tetamu Allah. Banyak ulama-ulama menyebut dalam kitab-kitab mereka bahawa setiap kali kita tetamu Allah, kita dipandang oleh Allah. Itu macam kita pergi rumah orang, kita jadi tetamu di rumah orang. Contohnya, kita bila sampai di rumah orang, kita bagi salam. Bila tuan rumah dia dengar orang bagi salam, dia akan jawab salam dan dia menuju ke pintu untuk buka pintu. Bila dia buka pintu, tuan-tuan, tuan rumah ni yang pertama sekali dia tengok taman. Agak-agak, tuan-tuan, agak-agak lah cikgu-cikgu ni. Yang pertama sekali dia tengok taman dulu. Mesti dia tengok muka kita dulu. Betul tak? Betul lah, nah? Sebab dia nak tengok, nak pastikan siapa yang main di rumah dia tu, jebon ke penyamu ke main rumah dia, kan? Maka mesti dia tengok muka dulu. Mesti dia tengok muka dulu. Pasal apa? Kita ikut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tiru Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tengok muka tetamu-tetamu dia. Setiap kali kita menjadi tetamu Allah, Allah tengok muka kita. Ini ganjaran yang dikurniakan oleh Allah. Bila Allah tengok muka kita, tuan-tuan, cikgu semua, nanti Allah akan persilakan kita di padang mahsyar nanti. Tunggulah. Maka sebab tu kita ni yang dipilih oleh Allah untuk berada dalam halaqah ilmu, kita sangat bersyukur kepada Allah. Sebab kita adalah tetamu Allah. Bila kita tetamu Allah, Allah akan pandang kita. Di dunia ni Allah pandang kita dengan pandangan rahmat.
dan pandangan keampunan, lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Allah pandang dengan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama, pandangan keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kedudukan kita yang memilih hidup, cara hidup kita dengan menjadi tetamu Allah. Siang malam kita memilih untuk menjadi tetamu Allah, nanti Allah akan persilakan kita pula di padang mahsyar nanti. Tunggu macam mana tetamu mai rumah kita tadi, kita buka-buka pintu, tengok-tengok tetamu yang mai tu Tok Imam contohnya, kan? Tok Imam, kita tengok-tengok muka Tok Imam, kita berasa bangga, seronok sebab Tok Imam mai rumah kita. Kan jebol mai, kan penyamun. No? Kalau penyamun kita ketuk pintu, betul tak? Kalau kita buka-buka tengok penyamun mai rumah kita, mesti kita ketuk pintu. Begitulah Allah ajak kat kita. Orang yang hidup dia tak pernah menjadi tetamu Allah di dunia ni, pada mahsyar esok Allah tak panggil mereka, Allah tak jemput mereka, Allah tak persilakan mereka. Macam itulah kalau tetamu mai rumah kita, kau buka tengok penyamun, katuk pintu dan kita tak persila masuk rumah kita sebab penyamun. Betullah penyamun. Penyamun di dunia ni nanti Allah tak persilakan mereka masuk. Allah tak akan persila. Orang yang hidup dia di dunia ni, umur dia Tuhan bagi tempoh sampai 70 tahun, 80 tahun, 60, tak pernah memilih untuk berada di dalam rumah Allah, menjadi tetamu Allah. Tak pernah memilih untuk berada dalam halaqah ilmu Allah, ini tetamu Allah. Nah, Allah tak akan persila. Tunggu tengok di padang mahsyar. Kita sangat bangga buka-buka pintu tengok Tok Imam mai rumah kita. Tentu kita persila masuk rumah kita sebab kita bangga. Allah bangga dengan kita, tuan-tuan, sebab kita menjadi tetamu Allah. Di dunia ni kita memilih hidup menjadi tetamu Allah. Allah bangga dengan kita. Nanti Allah akan persilakan kita di padang mahsyar nanti. Tunggu tuan-tuan, tunggu. Yakinlah dengan apa yang diberitahu oleh para ulama kepada kita. Bila kita persila tu imam masuk, kita buat apa? Kita mesti sediakan makanan, minuman, sebab kita hormat tetamu yang mai rumah kita. Itu tetamu. Jadi itulah kedudukan tetamu kita. Begitulah cikgu-cikgu ni sangat bertuah kerana dipilih oleh Jabatan Agama di bawah bahagian pendidikan ni untuk mengadakan telah kelas tafakuh kepada cikgu-cikgu antara yang dipilih oleh Jabatan Agama Islam. Sepatutnya cikgu berasa bangga, seronok menjadi tetamu Allah, berada dalam halaqah ilmu. Itu cerita, itu muqaddimah sikit. Nah, baik, pada hari ini kita nak sambung kitab kita balik. Yang kita tertangguh hari itu ni kita sambung balik. Nah, kita baca hari itu rukun Islam habis dah. Baik, hari ini kita sambung tajuk seterusnya. Nah, cikgu yang ada kitab boleh tengok. Dan bahawasanya, itu tajuk dia. Dan bahawasanya hakikat ma'rifah itu 3 perkara. Ini tajuk yang besar, tajuk yang penting, iaitulah hakikat ma'rifah. Kerana ma'rifah ni suatu yang sangat penting. Awwalu ma yajibu ala kulli mukallafin ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Awwalu ma yajibu, perkara yang mula-mula wajib ala kulli mukallafin, atas tiap-tiap mukallaf, ialah ma'rifatullah. Ma'rifatullah ialah mengenal Allah. Khabar kepada awwaluma, perkara yang mula-mula wajib atas orang mukallaf, ma'rifatullah, ialah mengenal Allah. Sebab tu 13 tahun
Rasulullah di Mekah mengajak orang beriman kepada Allah dan tauhidkan Allah. 13 tahun tempoh di Mekah saja ialah membentuk keimanan dan membentuk tauhid kepada Allah, mengenal Allah dulu. Walaupun di tempoh di Mekah tu tempoh membentuk iman, akidah, keyakinan kepada Allah, tapi Rasulullah cerita Rasulullah pi Isra wal Mi'raj. Masa tu Rasulullah di Mekah lagi. Rasulullah cerita bila Rasulullah sampai diperjalankan dengan Isra wal Mi'raj, bila di Mi'raj naik ke langit tu, Rasulullah dibawa melihat dalam syurga, Rasulullah dibawa melihat dalam neraka. Nak cerita syurga, bila Rasulullah masuk syurga, Rasulullah kata dakhaltul jannata, aku masuk dalam syurga. Rasulullah kata, tu tuan-tuan, tu cikgu nak dakhaltu, Rasulullah kata aku masuk jannata, ke dalam syurga, fara'aitu fiha, dan aku tengok dalam syurga. Makna kata syurga ada dah tuan-tuan, ada tuan-tuan. Syurga ada dah lah ni, kita aja tak nampak dan kita cari tak jumpa syurga tuan-tuan. Tapi syurga ada dah, sebab Rasulullah kata dakhaltu jannata, aku masuk ke dalam syurga, fara'aitu fiha, maka aku lihat dalam syurga, daran au qasran, ada sebuah mahligai atau sebuah istana. Fayaqulu liman, untuk siapakah disediakan syurga mahligai ini? Rasulullah tanya para malaikat. Ara'aitu fiha qasran aw daran aw qasran, faqultu liman haza. Rasulullah tanya, faqultu liman haza, untuk siapakah mahligai ini? Untuk siapakah istana yang cantik ini? Faqalu, malaikat semua jawab, li Umar ibn al-Khattab. Mahligai yang cantik ini, istana yang cantik ini disediakan untuk Umar al-Khattab. Nak cerita iman tuan-tuan. Sebab tajuk kita ialah iman, hakikat ma'rifah kepada Allah. Nak ceritanya, walaupun masa tu semayang tak ada lagi, puasa tak ada lagi tuan-tuan, zakat pun tak ada lagi. Puasa difardukan pada tahun yang kedua. Bis-sanati saniyati minal hijrati aujaballah 'alal muslimin siyama Ramadan wa zakatal fitri. Tahun yang kedua, bila Rasulullah berhijrah ke Madinah, tahun pertama tak ada lagi. Bana Masjidul Syarifah ada. Pertama sekali Rasulullah sampai di Madinah, bana Masjidul, membina masjid yang mulia. Tahun yang kedua baru aujaballah 'alal muslimin siyama Ramadan. Tahun yang kedua baru dimewajib oleh Allah ke atas orang Islam siyama Ramadan, puasa bulan zakat al-fitri, zakat fitrah. Masa Rasulullah Isra Mi'raj tu tak ada lagi semayang, baru naik terima semayang, buat balik main semayang, tapi tak ada lagi. Nak ceritanya iman Sayyidina Abu Bakar, iman Sayyidina Umar dalam syurga ni. Rasulullah tengok dah qasdaran au qasran, ada sebuah mahligai, sebuah istana. Qultu liman haza, Rasulullah bertanya, untuk siapa ini? Liman haza, untuk siapakah ini mahligai dan istana yang cantik? Faqalu, semua malaikat jawab, li Umar ibn al-Khattab, disediakan oleh Allah untuk Sayyidina Umar al-Khattab. Mayang tak ada lagi masa tu, puasa tak ada lagi, zakat tak ada lagi, tapi mahligai Sayyidina Umar sudah ada di dalam syurga. Istana Sayyidina Umar sudah ada dalam syurga. Ini Rasulullah bagi tahu.
sendiri. Makna kata iman Sayyidina Umar tu nak cerita iman. Imanlah kita nak masuk syurga dengan iman. Miftahul jannah la ilaha illallah. Anak kunci kepada syurga ialah tauhidkan Allah, imankan Allah subhanahu. Nak cerita iman. Itu iman. Itu harga orang beriman. Sebab tu harga orang beriman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah bagi tahu kat kita, innallaha ashtara, sungguhnya Allah nak beli minal mu'minina anfusahum, diri-diri orang beriman, wa amwalahum, harta-harta orang beriman. Nak beli tu bi anna lahumul jannah, dengan balasan syurga. Ini nilai tuan-tuan. Ini harga diri orang beriman. Ini harga dia. Harga orang beriman ni Allah nak beli dengan syurga. Harga dia tuan-tuan. Bukan harga kita sebukuh nasi royal, tak kan, tu tak betul. Jangan kita meletakkan diri kita harga sebukuh nasi royal saja. Jangan. Bak kenuri baru nak penuh masjid. Bak kenuri baru nak penuh majlis ilmu, tu tak betul. Salah tuan-tuan, salah. Harga kita sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Harga dia ialah kita tetamu Allah. Ini yang paling besar. Itu nak cerita iman tuan-tuan. Sebab tu nak masuk syurga dengan iman. Nilai-nilai keyakinan kepada Allah yang sangat tinggi, itulah harga untuk masuk syurga. Kita akan masuk syurga dengan iman, bukan dengan ibadah. Ibadah hanya sokongan-sokongan, tapi asas dia ialah iman. Sebab tu Nabi kata miftahul jannah la ilaha illallah. Anak kunci kepada syurga ialah iman. La ilaha illallah itu mana iman. Sebab tu Allah ni dia bukan sekadar dia tahu saja tuan-tuan. Bukan sekadar dia tahu kita ni ikhlas kata ikhlas mengaji hari ni. Kita ikhlas kata ikhlas menyampaikan kuliah. Bukan Allah tahu saja kita ikhlas, tapi Allah lebih daripada tu, dia nampak keikhlasan kita. Ini sebab tu Allah sebut apa? Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Inna Allah, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kamu itu la yakhfa alaihi, tak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripada Allah. Tak ada. Allah bukan tahu je kita ni ikhlas, hati kita ni ikhlas, tapi Allah nampak keikhlasan kita. Tu Allah, tu Tuhan. Sebab tu tak ada Tuhan melainkan Allah. Tuhan siapa tak tahu apa Tuhan apa? No, ada orang duk kata Tuhan, duk terguling pun kata Tuhan juga. Itu tak faham. Itu tak kenal Tuhan lagi tu. No. Ada terguling pun pergi kata Tuhan juga. Tak kenal Tuhan. Sebab tu kita kena kenal Tuhan. Tuhan ni Allah la yakhfa. Allah Tuhan kamu itu la yakhfa. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Sebab tu dia bukan sekadar tahu, tapi dia nampak tuan-tuan. Sebab tu kita akan sampai tajuk nanti, kita akan belajar berkenaan dengan sifat ilmu Tuhan, sifat basar Tuhan dan sifat sama Tuhan. Ta'luk ilmu Tuhan ialah ta'luk inkishaf. Bukan sekadar tahu, tapi dia nampak keikhlasan kita tuan-tuan. Betapa keikhlasan itu sesuatu yang sangat cantik. Keikhlasan kita ni sesuatu yang bersinar-sinar. Macam permata zamrud hijau merah biru bersinar. Siapa yang tengok permata zamrud terpesona. Macam itulah kita.
Kalau kita nampak keikhlasan kita ni, kita nampak pahala kita, kita terpesona tuan-tuan. Itu pahala, itu keikhlasan. Tapi Tuhan tak bagi nampak, kita tak nampak pahala kita. Kalau kita nampak pahala kita, betapa cantiknya pahala kita, semua orang tengok terpesona pahala masing-masing, tentu kita berhabuk-habuk nak bercari pahala. Betul tak? Tapi hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, pasal apa? Allah tak mau bagi kita nampak pahala, maka Allah juga tak mau bagi kita nampak dosa kita. Kalau kita nampak dosa kita, tuan-tuan, betapa huduhnya, betapa huduh, kejinya dosa kita ni, kita pun lari, tuan-tuan. Itu hikmah Allah. Itu pemurah dan penyayangnya Allah. Allah tak bagi kita nampak dosa kita di dunia ni, tak nampak lagi. Pahala kita di dunia ni tak nampak. Tapi di padang mahsyar Allah nak bagi kita nampak. Pahala kita Allah bagi nampak. Dosa kita pun kita nampak di padang mahsyar. Tunggu, Allah akan bentangkan betapa cantiknya, betapa terpesonanya kita melihat pahala kita, dan betapa gerun dan betapa kejinya kita melihat dosa kita nanti di padang mahsyar. Maka sebab tu kita banyakkan pahala-pahala. Kita takut melakukan dosa, takut Allah bentangkan dosa kita nanti. Betapa huduhnya dosa kita, betapa cemarnya dosa kita. Kita akan tunggu, akan tiba masanya kita akan diperlihatkan keikhlasan kita. Allah akan perlihat kesungguhan kita, pahala kita Allah perlihat. Itu nak cerita iman ni, tuan-tuan. Ni dek kita, tajuk kita ialah hakikat makrifah kepada Allah. Itu semua tu benda-benda yang menyebabkan kita semakin yakin kepada Allah, makin percaya kepada Allah, semakin beriman kepada Allah dengan iman yang lebih kental, dengan iman yang lebih bersungguh-sungguh bila kita kenal Allah, insya-Allah. Tok Guru saya dulu, Guru Haji Saleh, saya banyak ngaji kat dia dulu. Kitab Tauhid ni saya banyak ngaji kat dia lah. Kitab-kitab Jawi ni. Tok Guru saya, Tok Guru Haji Bakar, Pondok Baik Panjang, Tok Guru Haji Bakar Warok orang panggil. Tak tu saya banyak ngaji kitab Arab kat dia. Sebab dia suka baca kitab Arab, dia tak suka baca kitab Jawi. Padahal dengan dia. Tok Guru kata, awwalu ma yajibu ala kulli mukallaf, perkara yang mula-mula wajib ala kulli mukallaf, atas tiap-tiap mukallaf, ma'rifatullah, ialah ma'rifah. Ma'rifah tu khabar kepada awalu mubtada, mengenal Allah. Nak buat mana nak kenal Allah? Tok Guru ada sebut dulu, saya dia duk ngajak kami. Dia kata yang pertama nak kenal Allah, pertama sekali dia kata kena dengar dulu. Dengar apa? Dengar ayat-ayat Allah, dengar hadis-hadis Nabi Allah, dengar kitab-kitab para ulama yang orang baca. Kena dengar. Kalau dengar pertama tak ada ubat. Sebab tu kena dengar. Kita dengar tadi, innallah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kamu itu la yakhfa, tak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Sama ada sesuatu itu fil ardi wala fis sama, sama ada sesuatu itu di bumi kah, sesuatu itu di langit kah, la yakhfa, tak ada kita nak sembunyi daripada Allah, tak boleh. Tak ada tempat nak lindung daripada ilmu Allah, nak lindung daripada pendengaran Allah, nak lindung dari
penglihatan Allah. Tak ada tuan-tuan di dunia. Lari pi mana pun tak ada tempat. Betul ada cerita. Tok guru dia panggil anak murid dia 3 orang. Dia nak test tengok anak murid dia ni mengaji faham ke tak faham. Dia bagi ke anak murid dia seorang seekor ayam. 3 orang anak murid dia bagi seorang seekor. Ni tanpa pergi sembelih ayam ni, tempat siapa pun tak nampak. Pakat pi lah. Lepas ni pakat pi bawa ayam seekor, bawa pisau satu. Masuklah hutan, masuklah gua, masuklah bukit ni. Melih 2 orang semelih tuan-tuan. 2 orang melih ayam. Masuk dalam gua, masuk bukit ni. Tak ada orang nampak. Seorang tak melih. Anak murid Tok Guru ni seorang tak melih. 2 orang semelih. Balik sampai depan Tok Guru. Tok Guru tanya pasal apa hang tak semelih. Tok Guru tanya hak tak semelih, hak semelih. Tok Guru tak tanya lah. Sebab Tok Guru tahu dah. Hak ni ngaji tak faham. Tok Guru tanya hak tak semelih. Pasal apa kamu tak semelih? Tok Guru tanya dia. Saya tak jumpa Tok Guru, dia kata. Tak ada tempat. Tak ada di mana tempat nak lindung daripada pengetahuan Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah. Tak ada. Maka Tok Guru dah ni. Hak ni anak murid yang mengaji faham. Jadi dia kata, Tok Guru kata kamu boleh balik kampung, buka pondok di kampung kamu. Tu. Kena Tok Guru suruh buka pondok. Ada cerita dia. Cerita iman lah tu tuan-tuan. Iman ialah keyakinan. Nabi sebut apa? Al-iman huwal yaqin. Al-yaqin huwal iman. Nabi sebutlah hadis ni. Al-iman huwal yaqin. Iman itu ialah yaqin. Wal yaqin huwal iman. Dan yaqin itu ialah iman. Nabi kata begitu saja. Jadi mudahnya iman ni, iaitulah kita yakin, membina keyakinan kepada Allah melalui ilmu. Sebab tu Tok Guru kata tadi kena mendengar. Bila kita dengar, sama sekali kita akan mengetahui. Apa yang kita tahu pagi ni, la yakhfa alaihi. Tak ada sesuatu pun yang boleh tersembunyi daripada ilmu Allah, daripada pendengaran Allah, dari penglihatan Allah. Tak ada. Duduklah di mana pun, siapapun kita, cakap pilah apapun kita, semua dalam ilmu Allah, dalam pengetahuan Allah. Bukan sekadar pengetahuan, abangnya Allah nampak. Allah nampak tuan-tuan ni. Kita ikhlas, kata ikhlas ni mengaji hari ni. Ikhlas tak ikhlas? Allah tahu tuan-tuan. Kita turun tangga tadi pun Allah tahu dah. Saya yang nak mengajak, nak kuliah dengan tuan-tuan ni, ikhlas kata ikhlas, Tuhan tahu dalam ilmu dia. Sebab tu ikhlas tak ikhlas ni kita tak boleh hukum, bukan kerja kita. Ada orang duk kata, duk petikai keikhlasan seseorang, bukan kerja kita. Ini semua dalam ilmu Allah dah. Ilmu Allah bukan macam ilmu kita. Ilmu Allah azali lagi tuan-tuan. Tak ada macam kita, tak ada. Kita dengar sesuatu baru kita tahu. Allah dalam ilmu dia azali. Ilmu dia ilmu yang qadim. Dan dia nampak keikhlasan kita. Kita tak boleh sembunyi. Kita ada hasad dengki ke, Allah nampak hasad kita tuan-tuan. Allah nampak keburukan kita, kehuduhan perangai kita, Allah nampak. Tak malu ke Allah? Ini iman. Itu kata nak cerita. Tajuk kita pagi ni ialah hakikat makrifah itu 3 perkara. Hakikat mana makrifah yang sebenar kepada Allah tu. Itu hakikat. Makrifah yang sebenar kepada Allah mesti ada 3 perkara. Dan kita ni dia kata mesti ada al-jazmu 1. Yang kedua mesti ada al-mutabiqu.
Dan yang ketiga mesti ada al-mutabiqu lil haqqi yang kedua. Dan yang ketiga mesti ada an dalilin, ada dalil kita. Tu tiga tu tuan-tuan. Apa dia? Artinya i'tiqad yang tetap. Itu mana al-jazm. Jazam ialah suatu i'tiqad yang tetap, suatu pegangan yang tetap, suatu keyakinan yang tetap. Itu mana i'tiqad, pegangan yang tetap. Itu mana al-jazm, tetap keyakinan dalam hati kita ni. Kita tak boleh sembunyi sesuatu pun daripada ilmu Allah. Tetap pegangan kita macam tu dah, yakin macam tu sampai mati. Itu kata jazman, jazam sungguh-sungguh bahawa tak ada satu benda pun yang kita buat di dunia ni yang kita boleh sembunyi daripada ilmu Allah, daripada pendengaran Allah, daripada penglihatan Allah. Itu jazam. Jazam yang putus dah. Tak sahlah mai ikut mana pun. Mailah orang bijak pandai mana pun. Mailah ajaran mana pun. Pendakwaan lain ke. Kita tetap putus keyakinan kita bahawa dari sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara, tak ada sesuatu pun yang kita boleh sembunyi daripada ilmu Allah, sembunyi daripada pendengaran Allah, sembunyi dari penglihatan. Ini jazam tentu. Jazam inilah yang akan membantu kita membina ibadah yang lebih banyak lagi, mendekatkan diri kepada Allah. Sebab kita dah jazam dah putus dah. Di dunia ni tak ada benda kita buat apa pun, di mana pun kita, cakapkah kita, apa pun kita buat di dunia ni, tak boleh sembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ni dalam ilmu Allah. Bukan sekat dalam ilmu Allah nampak tiap-tiap apa yang kita buat. Ini jazam. Ini jazam ni. Jazam ni dia akan membina kekuatan iman kita. Kita pergi mana pun bila jazam dah dalam hati kita, benda ni putus dah dalam hati kita, pegangan kita, i'tikad kita putus dah. Tak ada satu benda yang kita boleh sembunyi pada Allah. Ini nama dia jazam yang putih. Mai pilah ideologi apapun, mai pilah teknologi canggih terang manapun, mailah pahaman manapun, ini kita dah putus dah. Pegangan kita dah putus dah jazam dah. Tak ada. Itulah Allah dan itulah Tuhan kita. Tuhan kita dan Allah itulah dia Allah dan itulah Tuhan kita. Itu maksud jazam. Baik. Yang kedua, yang muafakat bagi yang sebenarnya. Yang muafakat itu makna apa? Yang membatuli bagi yang sebenarnya. Jadi benda yang kita jazam tu betul tak? Tu nak mutabiqul lil haq. Benda yang kita jazam tu betul tak? Macam mana? Kita jazam apa tadi? Sahabat tadi kita jazam dah. Putus dalam hati kita ni, keyakinan kita, i'tikad pegangan kita putus bahawa tak ada sesuatu dari sekecil-kecil perkara hingga sebesar-besar perkara yang kita boleh sembunyi, kita boleh lindung daripada ilmu Allah. Tak ada. Itu jazam. Tidak. Betul tak apa yang kita jazam ni? Betul tak apa yang kita jazam? Betul dengan Allah kata Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un. Betul lah. Itu kata mutabiqul lil haq. Sesuatu yang kita jazam mesti betul dengan apa yang ada kat Allah ni. Macam tu. Macam kita jazam judi haram. Betul tak?
Betul kita jazam dalam hati kita judi haram, arak haram, betul dengan apa yang ada pada Allah. Siapa yang kata haram judi? Allah. Siapa yang kata haram? Allah. Betul. Itu kata mutabik, membetuli apa yang ada pada Allah. Betul tak? Itu kata al-mutabiqu lil haqq. Tapi kita fokus ayat saya baca tadi. Apa dia ayat tadi? Kita jazam sungguh-sungguh bahawa tak ada benda, tak ada perkara yang kita boleh lindung sembunyi daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala, dari basar Allah, dari sama Allah. Tak ada. Itu yang kita jazam. Betul tak kita jazam tu? Betul tak? Betul lah, sebab Allah kata innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Betul. Betul dengan apa yang ada pada Allah. Itu maksud al-mutabiqu lil haqqi. Sesuatu yang kita jazam mesti betul dengan apa yang ada pada Allah. Ni kalau kita jazam sesuatu yang tak betul dengan Allah, tak betul ya? Allah kata judi haram, kita kata ada lesen tak apa, itu tak betul ya? Contoh nak bagi mudah faham. Itu tak betul ya? Tak betul dengan apa yang ada pada Allah. Mesti yang kita jazam tu sesuatu yang ada pada Allah, betul dengan apa yang ada pada Allah. Itu makna al-mutabiqu lil haqqi, membetuli apa yang sebenar. Mana sebenar yang ada ke Allah. Buta ada ke Allah, lemah ada ke Allah tak? Tak ada. Lemah tak ada pada Allah. Kita menolak lemah pada Allah. Betul tak kita menolak lemah bagi Allah? Betul lah. Sebab lemah tak ada pada Allah. Tidak. Itu makna al-mutabiqu lil haqqi. Seterusnya yang ketiga, an dalilin, ada dalil kita. Kita kata Allah ada. Mana dalil kamu kata Allah ada? Mana dalil? Mana dalil? Kata Allah ada. Semua kalau kita tanya orang Islam, anak-anak kita yang kecil kita tanya pun dia kata ada Allah. Kita sendiri pun kata berkeyakinan ada Allah. Mana dalil? Kata ada Allah. Mesti ada dalil. Dalil ni dia ada dua, cikgu. Satu dalil aqli, yang kedua dalil naqli. Kita ni padan dengan kita. Padannya saya pun padan dengan dalil akal cukup. Tak apa dah. Dalil akal. Ambil alam ini buat dalil, tak apa. Tok Guru kata dulu. Tok Guru masa dia mengajar, dia kata tak apa. Ambil alam ini buat dalil. Ambil langit, ambil bumi buat dalil. Ambil matahari, ambil bulan buat dalil kata ada Allah. Tahu di mana kata ada Allah? Kita ada tak ni? Saya ada ni. Tuan-tuan nampak tak saya? Nampak tak saya? Cikgu nampak saya? Nampak? Ada tak saya ni? Ada. Mana dia ada? Tunjuk. Mula. Tunjuk tak boleh. Tapi kata ada. Mana dia? Tunjuk. Tunjuk. Tak boleh. Nak ambil dalil. Ni nak habaq dalil. Dalil akal. Yang kita boleh fikir. Itu nama dalil akal. Walaupun sama tak apa, tak ada masalah. Bukan isu dia. Orang ni pun ambil dalil akal. Ambil dalil akal dia pun ambil langit bumi. Orang ni pun dalil akal dia langit bumi juga. Orang ni pun dalil akal dia langit. Tak apa. Sama pun tak apa. Syarat dia kita faham. Itu dalil. Sebab dalil mesti faham, baru boleh jadi dalil. Ada, saya ada tak ni? Nak tanya cikgu, ada tak saya ni? Ada, duk cokoh ni. Masih kata duk cokoh ada. Orang baling kata duk cokoh. Saya orang sik tuan-tuan, cakap sik lah. Tak ada sik, tak sedap. Kena ada agak sik sikit. Ada tak saya ni? Ada. Mana dia ada? Tunjuk. Tunjuk tak boleh. Tunjuk atas ni kena kepala saya. Tunjuk tengah ni kena perut saya. Tunjuk kat bawah kaki. Mana dia ada? Tu ada kita pun kita tak boleh nak tunjuk.
Tak boleh nak habis ada kita. Tapi ada. Boleh kata sekat, boleh kata ada je. Tapi mana dia ada? Tak boleh tunjuk. Lepas tu reti di mana kata ada? Reti di mana? Ni akal. Kena guna akal. Sebab tu dalil akal namanya. Reti di mana kata saya ni ada? Reti di mana? Sebab reti di mana? Reti sebab tengok saya. Betul tak? Saya tengok cikgu. Dia kata cikgu ada. Cikgu tengok saya. Cikgu kata saya ada. Reti di mana kata ada? Reti sebab tengok. Akal kita ni Tuhan bagi. Kita tengok sesuatu kita reti dah. Tengok-tengok. Oh ni lampu hijau. Nak berhenti. Ni lampu merah. Lampu hijau nak jalan. Oh ni lampu merah nak berhenti. Kan dia duduk tulis pun. Tapi akal kita ni tajam. Pengkurniaan anugerah Allah ni akal ni sangat tajam. Sebab tu Allah marah sangat bila orang beriman merosakkan akal mereka dengan meminum minuman yang memabukkan. Sebab akal ni kita boleh kenal Tuhan. Akal itu tujuan Allah bagi akal kita, supaya kita mengenal Allah. Ada, tak boleh nak tunjuk. Tapi kita reti kata ada. Reti tak kata ada saya? Reti lah. Sebab apa? Sebab cikgu tengok saya sendiri. Betul tak? Dengan sebab tengok tu kita reti dah. Faham tu akal kita tu. Tajamnya akal. Anugerah akal ni sangat bermakna, sangat besar kepada orang beriman. Kepada iman kita tu akal sangat besar. Iman kita tu sendiri. Akal tu main peranan yang sangat besar untuk membina iman kita. Sebab tu kena guna akal. Jangan guna nafsu. Guna akal. Akal Tuhan bagi guna. Fikir nak buat apa satu. Nak tindak apa, guna akal. Akal yang berpandukan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ikut nafsu. Ikut nafsu rosak kita tu. Ikut akal. Apa? Itu dah nak cerita dalil. Dalil akal. Sesuatu yang boleh dipikir oleh akal. Itulah dalil akal. Nampak tak saya ada ni? Nampak? Mana dia? Tunjuk tak boleh. Tapi reti dalam akal ni ada. Reti. Begitulah kita reti ada Allah. Bila kita tengok langit. Itu kata dalil akal. Dalil yang kita boleh fikir. Dalil yang kita mampu berfikir. Itu nama dalil akal. Fikir lagu mana? Fikir tengok langit siapa buat? Siapa buat langit? Siapa buat bumi? Siapa buat? Fikir. Itu nak dalil akal. Kena fikir. Tengok matahari siapa buat? Bulan siapa buat? Ada orang yang banyak di atas dunia ni, pakar-pakar atas dunia ni, cerdik pandai atas dunia ni. Pandai. Ada tak mereka mengaku kata mereka buat langit? Ada. Siapa ada mengaku? Ada mengaku buat langit? Tak ada. Tu hak pakar-pakar. Kita tak pakar tak kata. Hak kata bijak laksana tu. Pakar ekonomi, pakar kelentong, pakar ni. Ada mereka berani, mereka mengaku mereka buat langit? Tak ada, tuan-tuan. Tak ada. Kalau mereka mengaku, kita nak tanya, mereka buat langit dengan apa? Kita nak tanya. Langit Tuhan buat dengan apa? Siapa boleh abang? Langit Tuhan buat dengan apa? Tak boleh. Tapi Tuhan buat. Allahul Lazi khalaqas samawati. Dialah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Dia hebat. Tuhan hebat dalam Quran. Sebab tu kita kena dengar dulu. Jawaban tadi. Nak kenal Allah kena dengar. Pasal sifat dia kena dengar. Pasal af'al dia kena dengar. Pasal zat dia kena dengar. Bila kita dengar, kita akan mengetahui. Bila kita mengetahui, kita akan faham. Bila faham, kita kenal Allah, insya-Allah. Itu prosesnya. Kena dengar dulu.
Sebab apa kita ni? Untuk kita mengetahui. Bila kita reti, kita faham. Bila faham, mengenal Allah. Sebab tu dia surah awalu di ma'rifatullah. Awalu ma yajibu ala kulli mukallafin ma'rifatullah, mengenal Allah. Kena dengar. Ilmu ni dia kena dengar. Rasulullah, saya bisa cerita dah dulu kuliah agama Allah. Masa wahyu yang pertama kan, di Gua Hira, malaikat Jibril main peluk Rasulullah. Suruh Rasulullah baca Qira' ya Muhammad. Rasulullah kata, mana Nabi aku tak kerti baca. Suruh juga Qira' Muhammad. Ma'ana Nabi aku tak kerti baca. Suruh lagi kali 3. Rasulullah jawab yang sama. Akhirnya malaikat Jibril baca. Malaikat Jibril baca, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bila malaikat Jibril baca, Rasulullah dengar bacaan Jibril, maka Rasulullah boleh baca. Itu kan? Kena dengar. Dengar. Sekurang-kurang mengaji ni dengarnya. Lena api setengah-tengah tu tak apa lah baca. Tambah bulan besar ni, kianat Lena lah. Tak apa. Tapi dengar tu penting. Mendengar pun tak mau, tak ada ubat. Tak ada ubat. Mana bila mendengar pun tak mau, tak bersedia untuk mengenal Allah. Itu nak cerita dalil akal. Dalil yang kita mampu berfikir. Kita tanya tadi kan, saya tanya, ada orang dunia yang atas dunia ni yang mendakwa, mengaku kata mereka buat langit, buat bumi. Mereka dakwa naik ke langit ada. Nama apa dakwa naik langit? Neil Armstrong. Dia dakwa dia naik langit. Betul kan naik langit? Kita duk baca ni Isra' wal Mi'raj ni. Rasulullah nak naik langit pertama kena bagi salam dulu. Betul dia naik? Boleh? Tuan-tuan percaya tak? Saya tak percaya. Dia cuma naik ke atas tu, ambil gambar waktu turun kereta, jatuh boleh lah. Nak naik atas langit tu mana boleh? Penjaga ada. Kalau Rasulullah dengan malaikat Jibril pun kena bagi tahu dulu. Bawa siapa ni Jibril? Saya bawa Rasulullah, Khatamul Anbiya wal Mursalin. Baru pintu langit dibuka. Ni mereka dakwah mereka naik ke langit. Saya tak percaya. Saya nak percaya ikut tuan-tuan lah. Cuma cuba naik sampai ke atas tu, ambil gambar buat turun macam tu boleh. Itu logik boleh. Baik, tak apa. Itu sikit contoh. Patah balik kepada dalil akal tadi. Dalil yang kita mampu. Maka kita fikirlah. Dah tak ada orang mendakwa kata mereka buat langit. Sama ada orang Islam sendiri ke, orang tak Islam ke. Cerdik, pandai, pakar-pakar yang ada di atas dunia ni, teknologi yang canggih-canggih pun tak berani mengaku kata mereka buat langit. Itu adalah akal yang kita semua mampu berfikir. Sebab tu ada dalil akal dan ada dalil nakal. Jadi kita ni padan, Tok Guru kata padan dengan kita ni dalil akal. Ni kita fikir. Fikir. Allah buat langit, Allah buat bumi, Allah buat matahari, Allah buat bulan. Allah buat dengan apa? Allah buat langit dengan apa? Ni akal. Allah buat bumi dengan apa? Allah buat matahari dengan apa? Allah buat bulan dengan apa? Tak ada siapa boleh buat, tuan-tuan. Tak ada teknologi di dunia ni yang canggih ni yang mampu bagi tahu kat kita Allah buat langit dengan apa, buat bulan dengan apa, buat matahari. Tak ada. Itulah dalil. Itulah dalil adanya Allah. Sebab tak ada siapa boleh buat langit. Tak ada siapa boleh buat bumi. Tak ada siapa boleh buat matahari, buat bulan. Allah saja. Ja'alal laila wan nahara. Ayat tu saya tak ingat. Allah yang menjadikan siang dan malam.
berlakunya pertukaran malam dan siang. Allah kata dia yang buat juga malam dan siang. Kita tak boleh buat. Tak ada ilmu di atas dunia ni nak buat malam ke mana, nak kali siang lagu mana, tak boleh. Itu dalil yang kita boleh fikir untuk mengenal Allah. Jadi ambil alam ini, ambil langit, ambil bumi ini jadi dalil kata ada Allah. Sebab apa? Sebab kita tengok langit. Bila kita tengok langit, kita fikir, siapa buat langit ni? Fikir-fikir tak jumpa, tak jauh, tak ada jawapan. Kafir Quraisy dulu pun biasa tanya, siapa yang menjadikan langit dan bumi? Siapa yang menjadi langit dan bumi? Bisa tanya Rasulullah. Lepas cari tak jumpa. Kita hari ni pun cari tak jumpa. Akhirnya bila kita buka Quran, kita jumpa Allah yang menjadikan langit dan maka alam ini, langit dan bumi menjadi dalil adanya Allah. Tu kata dalil akal. Alam ni menjadi dalil adanya Allah sebab tak ada siapa boleh buat langit, tak ada siapa boleh buat bumi. Itulah menjadi dalil kepada adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh faham tak? Itu dalil nak abang dalil. Baik, kita sambung lagi. Habis 3 perkara, iaitulah hakikat makrifah kepada Allah. Apa dia hakikat makrifah? Yang pertama al-jazmu. Tadi kita abang faham tak apa dia al-jazmu tadi? Yang tiqa, yang tetap, yang putus. Saya buat contoh tadi, apa dia? Contoh dia, tak ada satu benda pun yang kita buat di dunia ni, dari sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara, yang kita boleh sembunyi daripada Allah. Itu satu contoh. Contoh al-jazmu. Dan al-jazmu tu, contoh tu betul tak dengan apa yang ada pada Allah? Betul apa yang ada pada Allah. Tahu di mana kata betul? Allah sebut inna Allah la yakhfa. Itu mana mutabik lil haq, betul dengan apa yang ada pada. Apa yang kita jazam tu betul dengan apa yang ada pada Allah. Kita jazam, contohnya kita jazam puasa Ramadan ni satu kewajipan yang difardukan oleh Allah. Kita jazam dah dalam hati kita, i'tiqad yang putus bahawa puasa Ramadan adalah satu yang wajib yang difardukan oleh Allah pada kita. Kita jazam macam tu. Betul tak kita jazam tu? Betul dengan Allah. Allah sebut ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Betul lah tu. Itu mana mutawafiq, mutabiq lil haqqi. Betul apa yang kita jazam tu betul dengan apa yang ada pada Allah. Itu maksud dia. Baik. Yang ketiga dalil. Mana dia dalil? Tadi kita dah contoh dah. Dalil ialah akal. Kalau nak ambil dalil nakal pun boleh lah, tak apalah. Siapa yang mampu, ilmu dia mampu, dalil nakal, tak apa silah. Macam tok guru kita, mereka dalil nakal. Sebab mereka faham, mereka baca ayat tu mereka faham. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Mereka faham. Kita tak faham lagi. Baru duk terjemah ya, katakan oleh Muhammad Allahu ahad. Allah itu esa. Esa lagu mana? Kita tak erti. Itu kena ngaji juga. Tok guru mereka erti dah. Sebut kata esa tu maha suci daripada kam muttasil pada zat. Maha suci kam munfasil pada zat. Maha suci kam muttasil pada sifat Tuhan.
Maha suci kan munfasil pada sifat Tuhan. Maha suci kan munfasil daripada perbuatan Tuhan. Itu nuansa. Itu dia. Itu guru. Padanlah dengan ilmu mereka. Mereka dalil nakal, dalil yang diambil daripada ayat-ayat Quran. Sebab mereka baca, mereka reti dah. Kita tak reti, maka padan dengan kita dalil akal tadi. Ambil alam ini buat dalil kata adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh? Tu faham lah pelan-pelan lah. Ini benda-benda yang rumit, benda i'tiqad, jazam yang putus, al-mutabiqu lil haqqi, betul apa yang kita jazam tu betul dengan apa yang Allah kata, yang ada pada Allah. Macam tu. Dan andalil, tiap-tiap orang kita mesti ada dalil. Dalil wujud Allah mesti ada. Dalil qidam Allah, dalil baqa Allah. Mana dia dalil? Ambil alam ini semua buat dalil. Ambil alam ini buat dalil baqa Allah. Kalau Allah tak kekal, macam mana? Itu tak apalah, kita akan menjadi akan datang. Tiap-tiap sifat ni kita akan belajar satu persatu cara lebih halusi lagi, insyaAllah, sekadar kemampuan yang ada kat saya lah. Dia pun tak erti banyak mana, tapi dah tuan-tuan suruh juga sekadar yang boleh lah. Kadar yang mengaji dulu ni, Tok Guru besar mengajak mana kita mengaji, dia ngajak lebih-lebih Tok Guru kata jadi kita ingat pesanan Tok Guru. Baik, habis dah tu. Habis habis apa dia? Iaitulah hakikat ma'rifah. Mesti ada 3 ingat. Hakikat ma'rifah makna ma'rifah yang sebenar. Bila seorang tu ada al-jazmu, dan satu yang al-jazmu tu al-mutabiqu lil haqqi, dan yang ketiga andali. Bila ada 3 benda ni, itu baru nama hakikat ma'rifah yang sebenar. Kalau sekadar kita yang kenal dah Allah, kenal macam mana? Tak tahu ni dah. Tak boleh. Itu tak cukup. Tak memenuhi hakikat ma'rifah kepada Allah. Bila seorang tu ada hakikat ma'rifah pada Allah, dia mesti ada satu al-jazmu. Apa dia tadi kita sebut? Jazam yang putus dalam hati dia. Dia jazam tu sesuatu al-mutabiqu, sesuatu yang dia jazam tu mesti betul dengan apa yang ada pada Allah. Itu jazam. Yang ketiga, dalil, ada dalil kita. Mesti. Kita putus tak dia ada Allah ni. Jazam sungguh-sungguh tak kata ada Allah ni. Tuan-tuan, sungguh tak jazam hati kita ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada dosa kita, ada pahala kita. Jazam tak? Ada neraka, ada syurga. Jazam tak? Putus tak? Kalau putus sungguh, maka kerja buat kita mesti menepati dosa dan pahala. Itu iman. Itu jazam. Bila jazam ni putus, maka kerja buat kita, gerak geri kita, mulut kita ke apa kan mesti menepati dengan apa yang kita jazam. Adanya dosa, ada pahala. Buat apa di dunia ni mesti ada dosa, ada pahala. Apa kata tak ada dosa, tak ada pahala? Itu tak betul. Seronok kita buat dosa, buat apa tak ada dosa, seronok lah. Mesti ada. Cakap pun ada dosa, ada pahala. Diam pun ada dosa. Buatlah apa-apa, mesti ada dosa dan pahala. Kehidupan kita diikat oleh dosa dan diikat oleh pahala. Itu keyakinan. Jazam tu. Itu kata jazam. Sebab tu kita ingat nak buat apa, dosa ke pahala. Itu jazam. Buat ni dosa ke pahala. Ahwalahu ba'dal maut. Ahammu matalib salasan. 3 perkara yang sangat penting. Ya'rifa khaliqah, mengenal Allah.
an ya'rifa ma yadurru wa ma yanfa'u, an ya'rifa ahwalahu ba'dal maut. Kelakuan selepas mati apa jadi? Kalau aku buat benda ni, apa jadi mati esok? Macam tu. Itu jazam. Baik. Kita teruskan lagi. Maka barang siapa yang tiada jazam pada i'tiqadnya, maka barang siapa tiada jazam pada i'tiqadnya, maka dinamakan dia jahil basit. Dia tak jazam, tak putih. I'tiqad yang tak putih, berubah-ubah. Ada syak dan ada ragu. Betul ke Allah ada? Dia duk main. Ada keraguan dalam jazam dia, maka dia tu nama dia orang yang jahil basit. Dia tak tahu apa. Jahil basit ni tak tahu Tuhan ada ke tak ada. Dia tak ambil tahu. Siapa berlaku malam berlaku siang, dia tak ambil tahu. Dia tak tahu apa. Siapa yang menjadikan malam dan siang? Dia duk kata matahari berlaku sebab berlaku matahari bergerak. Bukan lagu tu. Matahari bergerak tu Allah yang perintah. Dia tak boleh bergerak dengan sendiri. Kerja dia bergerak diperintah oleh Allah, ditentukan oleh irada Allah dan qadrat Allah. Bila Allah nak buat malam, Allah pergerakkan perjalanan bumi dan matahari. Bukannya bumi itu boleh bergerak dengan sendiri. Ketentuan irada Allah dan qadrat Allah. Dah dia tak ambil tahu, dia tak tahu. Jahil basit namanya. Kita jangan. Sebab tu kita disuruh belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, difardukan ke atas. Menuntut ilmu tu difardukan. Pasal apa? Nak keluarkan kita daripada jahil basit. Jahil basit ni dia tak ambil tahu langsung qadrat Allah ke irada Allah ke, dia tak ambil tahu. Dia tak tahu pun. Orang tanya dia, Allah ada tak? Ada. Han tahu mana? Ustaz kata ada. Macam tu. Itulah tak tahu. Itu jahil namanya. Jahil dalam perkara-perkara ain berhubung dengan tauhid kepada Allah ni, tu berat. Berat. Jangan kita jadi orang yang jahil basit. Tahu tak kata ada Allah? Tak tahu. Tu dia pertanyaan. Ada tak dalam masyarakat kita yang macam tu? Ada tak? Ada Allah. Entah mana kata ada. Allah ni ada tak? Ada dia tak? Entah mana kata ada? Tak tahu. Aku dengar ustaz tu kata ada. Tok Iman kata ada. Tu jahil. Jahil macam tu ditolak dalam perkara-perkara akidah. Sebab tu akidah ni kena ambil tahu. Kena belajar, kena mendengar. Belajar, mendengar, mengetahui, faham, makrifah. Kena. Kalau tak dengar, nak main makrifah di mana? Nak main faham di mana? Kena dengar. Bila dengar, insya-Allah kita akan mengetahui. Bila kita mengetahui, lama-lama dia faham lah. Bila faham, insya-Allah mengenal Allah Subhanahu Ta'ala. Itu jahil. Kena keluarkan diri kita daripada jahil basit. Orang mukallaf ini wajib berusaha mengeluarkan diri dia daripada jahil basit. Jahil yang berkaitan dengan ketuhanan. Ketuhanan sama ada sifat dia, af'al dia dan zat dia. Kena keluar daripada jahil basit. Nak buat ke mana? Kena mengaji. Dia kata tadi. InsyaAllah kalau mengaji kita boleh keluar daripada jahil basit.
Jangan duduk dalam keadaan kita ni jahil kenaan dengan sifat Tuhan kita jahil, berkenaan dengan af'al Tuhan kita jahil, berkenaan dengan zat Tuhan kita jahil berkenaan dengan perkara sam'iyat, dosa, pahala, syurga, neraka. Ada catatan amalan oleh para malaikat. Jahil, tak tahu, tu tabas. Jadi orang mukallaf wajib usaha diri dia keluar daripada jahil basir. Kena usaha. Tak boleh. Tak boleh. Yang duk tak mengaji tak boleh. Kena mengaji. Sekurang-kurang mengaji, paling common mengaji, dengar saja. Pergi duduk dengar. Orang baca kitab, pergi dengar. Tapi kalau tak ambil tahu, inilah kita bimbang. Bimbang masyarakat kita, dia tak apa yang nak ambil tahu benda-benda ni. Patutnya inilah perkara yang mula-mula wajib kepada kita. Itu yang kedua, yang pertama. Sebab apa? Tiada jazam pada i'tiqad. Dia tak jazam. Ada Allah, tapi ada tu dia tak jazam sungguh-sungguh. Maksudnya hantau kat ada Allah, dia kata ada. Hantau mana? Tak tahu, dia tahu ustaz kata. Tu tak jazam. Kena jazam sungguh ada. Jazam lagu mana? Ada dosa, ada pahala. Jazam. Bila kita jazam ada dosa, ada pahala, barukah kita pilih kehidupan kita mengikut apa yang kita jazam, iaitu kita pilih kehidupan yang ada pahala, meninggalkan dosa. Sebab jazam dah dalam i'tiqad kita, jazam bahawa kehidupan kita ni ada dosa dan ada pahala. Maka hak kita jazam tu dia ikut dosa ke pahala. Nak pilih dosa ke nak pilih pahala. Itu pentingnya jazam. Sampai tak jazam, tentu dosa dan pahala pun tak jazam ni beratlah. Itu kata jahil basir. Sampai dia tak tahu apa dosa ke pahala, dia tak tahu. Halal ke haram ke tak tahu. Itu jahil basir, peringkat dia berat. Sebab tu kita jawatan agama kita ni pulun nak bayar semua cikgu-cikgu ni keluar daripada jahil basir, tahu dan ada pegangan hidup di dunia ni. Pegangan kita hak tu lah, hak kita jazam tadi, ada dosa ada pahala. Ingat, maka kehidupan kita akan mengikut rentak jazam kita tadi. Kita jazam ada pahala ada dosa, kita ikut. Hak ni dosa jangan buat, hak ni pahala buat. Kalau dia tak ada pegangan, dia tak jazam, sebab tu dia jadi cacam merbah habis. Sebab tu Tok Guru duk cerita dulu. Tok Guru kata nak jadi apa-apa di dunia ni jadilah. Nak jadi apa-apa di dunia ni jadi. Tapi ingat, dosa pahala, insya-Allah selamat. Itu sebab pentingnya jazam. Jazam yang putus tu sangat penting, sebab kita akan mencorakkan perjalanan hidup kita ini berlandaskan kepada dosa dan pahala, sebab kita jazam dah. Itu penting jazam. Baik. Lagi, dan jika jazam ia padanya tetapi tiada muafakat bagi diri pekerjaannya, dinamakan dia jahil murakkab. Tadi jahil basir tak tahu apa. Ini nama jahil basir, jahil murakkab. Pasal apa? Dia jazam tapi tak muafakat pula. Tak muafakat bagi diri pekerjaannya. Macam mana? Contoh yang mudah. Tuhan kata judi ni haram. Dia kata ada lesen tak apa. Itu mudah faham. Tak muafakat lah. Tidak.
tutup aurat ni wajib. Dia tak apa. Kau suka kita ini hak kebebasan manusia. Tu dia. Tu tak muafakat namanya. Tu kata jahil murakat. Dia jahil murakat macam ni. No? Ini hak kebebasan manusia. Kau suka nak tutup aurat, tak boleh. Dia pergi kata gitu. Dia pergi jazam kau tu. Dia kata ini hak manusia, kebebasan manusia. Ini hak-hak kebebasan manusia. Diberi hak, tak betul. Mesti satu yang kita jazam tu muafakat dengan pekerjaan yang sebenar. Apa dia? Muafakat dengan perintah Allah. Kita jazam tutup aurat, Allah suruh dah, Allah suruh, itu muafakat. Tapi kita jazam tak muafakat. Kita kata tak apa, ini hak kebebasan manusia. Kau suka dia nak tutup aurat kan, tak mau tutup aurat, itu hak dia. Tak betul. Itu nama dia jahil. Jahil murakat. Sebab apa murakat? Sebab tak betul dengan apa yang Allah perintah. Apa yang ditetapkan oleh Allah tak betul. Dia bercanggah. Itu perkara-perkara yang syirik yang macam tu juga. Itu tak muafakat. Tak membetuli apa yang ada pada Allah. Allah kata haram mendedah aurat. Dia kata tak apa. Tu tak apa tu. Tak muafakat. Tidak. Tak muafakat dengan Allah tu. Mesti sesuatu yang kita jazam muafakat dengan Allah. Allah kata haram judi. Kita pun haram judi. Itu muafakat. Pergi kita kata tak apa, ada lesen boleh. Itu tak muafakat. Itu nama jahil murakat. Tidak. Ma tarakkaba min kalimataini fa aksara. Tak boleh jahil murakat tadi. Apa dia? Suatu yang kita jazam tu tak muafakat. Tak membetuli apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak. Faham? Baik, itu yang kedua. Dan jika jazam ia padanya dan muafakat ia baginya, tetapi tiada daripadanya dalil, dinamakan dia taklid. Dia jazam betul dah, muafakat betul, tapi dia tak ada dalil. Mana dalil? Kata Tuhan dah. Tak tahu, dia tak, aku dengar ustaz kata ada. Itu nama dia taklid. Semata-mata dengar orang kata. Dia sendiri tak ada dalil. Tak boleh tadi kita baca. Hakikat ma'rifah pada Allah ialah mesti ada dalil. An dalili, mesti ada dalil. Itu nama ma'rifah yang sebenar kepada Allah. Bila dia tak ada dalil, dia dinamakan taklid pula. Maka barang siapa jahil ia pada aqaid iman yang bergantung dengan Allah dan Rasulnya daripada barang yang wajib diketahui akan dia dengan tafsilnya, maka tiada ikhtilaf ulama daripada ketiadaan imannya. Ini berat. Di kitab tu dia kata apa? Kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Tak jaharat tauhid. Dan jaharat tauhid itu. Wa kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Kita matan jaharat tauhid. Dia kata kullu man qallada fit tauhid. Setiap mereka yang qallada fit tauhid, dia ikut orangnya pada tauhid dia, imanuhu lam yakhlu min tardi, iman dia tak sunyi daripada ditolak, masih ditolak aja. Macam ni. Dan jika jazam ia padanya dan muafakat ia baginya, tetapi tiada daripada dalil, dinamakan dia taklid.
Maka barang siapa jahil ia pada aqaid iman, iman yang bergantung dengan Allah dan dengan Rasulnya, sifat Allah ka, af'al Allah ka, zat Allah ka, dia jahil daripada yang wajib diketahuikan dia, daripada sifat Allah tu wajib, zat Allah, af'al Allah, dengan tafsil tak tahu, maka tiada ikhtilaf ulama daripada ketiadaan imannya. Itu berat. Berat. Pasal dia jahil. Dia jahil tentang aqaid iman. Pada aqaid iman, sifat Tuhan tu aqaid iman. Sebab tu nama aqaid, sifat 20. Satu nama aqidah, banyak aqaidul iman. Sebab tu tiap-tiap satu tu kita kena jazam sehingga menjadi aqaidul iman, simpulan iman. Nak buat ke mana? Kena ngaji. Sebab tu kita tekan sangat masjid-masjid kita suruh banyakkan kelah-kelah ilmu, fardu ain, tauhid ka, fiqh, tafsir ka, hadis ka. Ngaji bagi ada di masjid, kena ada. Kerana inilah medan untuk kita menyampaikan ilmu supaya orang ramai boleh kenal Allah. Ini tugas kita, tanggungjawab kita untuk semua orang kenal Allah Subhanahu Ta'ala. Habis faham tak tu? Adapun iman orang yang taklid, maka iaitu bersalahan ulama padanya. Ini taklid, ikut orang. Ini ada bersalahan ulama. Pihak tadi Imam Nawawi dengan Imam Ibn Arabi kata dalam kitab tu, wa kullu man qallada fit tauhid imanuhu lam yakhlu min tardid. Ditolak, tak sunyi daripada ditolak lagi iman orang yang taklid. Tapi ada pendapat kata boleh ya. Itu kata bersalahan. Adapun iman orang yang taklid, maka itu bersalahan ulama padanya. Bermula makna taklid iaitu mengikut orang lain pada i'tiqadnya padahal tiada daripada dalil. Itu kata taklid. Dia ikut orangnya. Macam saya cerita tadi. Jelas dah tadi faham dah kita jangan jadi iman yang taklid. Kena ada dalil kita. Mana kata dalil ada Allah? Saya tak tahu, saya ikut orang tak ada. Itu taklid. Bila kita ada dalil sendiri, alam ini dalil. Tak apa. Keluarlah kita daripada taklid. Sebab kita boleh habaq. Alam ini jadi dalil. Pasal pahami alamnya. Sebab tak ada orang boleh buat langit, tak ada orang boleh buat bumi. Tu tak apa, tu dalil. Kita boleh habaq dah. Mana dalil kamu kata ada? Ini alam ni. Kita contoh, kita ambil langit bumi contoh. Pasal apa kamu kata langit bumi dalil ada? Sebab tak ada orang boleh buat alam. Itu jawapannya. Walaupun jawapan tu sama, memang sama sebab kita ngaji sama. Yang Tok Guru ni sama tu. Tapi kita punya dalil kita, kawan kita dalil kita, walaupun sama, memang sama. Dia pun dalil alam juga. Pasal apa alam? Alam tak ada orang boleh buat. Matahari tak ada orang boleh buat. Melainkan Allah tu dalil kata ada. Boleh. Letih tu tak buatlah. Kita berdilah dan tu dulu. Dia pun dalam mana. Kering tekak lah. Dan besar. Maka tang mana. Dan
dan bahwasanya akal itu kita boleh tentu. No? Kita sambung tentu. Dan bahwasanya akal itu setengah daripada alat yang didapat dengan dia akan sesuatu akan datang. Ini tahu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an arzaqan wasi'an wa 'amalan salihan wa sa'adatan darain hasanal khawatimah wa anta khairur raziqin. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyid bil hilmi akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. اللهم اجعل اجتماعنا هذا وغيرهم بالرحمة وافتراقنا من بعده بالمغفرة العصمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.